Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga sekalian yang menonton dalam keadaan sihat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala wabak dan penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok persoalan kita pada kali ini. Soalannya berbunyi, sekarang sukan Olimpik sedang berlangsung dan negara kita turut sertainya. Soalan saya, adakah boleh bertanding dalam sukan dalam keadaan mendedahkan aurat? Betulkah kata sebahagian orang dedah aurat dalam sukan itu dimaafkan asalkan kita tidak berniat nak menunjukkan aurat? Adakah hanya atlet itu saja yang berdosa atau semua yang terlibat berdosa sama? Menarik soalan kali ini. Baik. Yang pertamanya, kita kena faham apakah arti aurat. Kita sebut tutup aurat, buka aurat. Mari kita faham dulu makna aurat. Aurat ini ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup. Maknanya kalau dia sengaja tidak tutup, maka dia berdosa. Dan aurat juga maknanya bahagian tubuh badan yang haram dilihat. Jadi bila ada aurat yang dibuka, siapa yang sengaja melihatnya, maka orang itu berdosa. Baik. Itu makna aurat. Jadi kalau kita sudah faham makna aurat, sebenarnya kita sudah dapat menjawab persoalan tadi. Jadi soalannya tadi, apakah hukumnya atlet bertanding dalam sukan, tak kira lah Olimpik ke, sukan di kampung ke, sukan dalam negeri ke, dia bertanding dalam keadaan mendedahkan aurat. Jadi kita faham dah makna aurat, bahagian badan yang wajib ditutup. Jadi bila dia buka, dia berdosa. Dan aurat juga bermakna bahagian badan yang haram dilihat dengan sengaja. Maka siapa yang tengok sengaja, maka dia berdosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebut, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh ataupun janganlah seorang laki-laki itu melihat kepada aurat laki-laki, dan tidak juga boleh orang perempuan melihat kepada aurat perempuan. Jadi kalau sama laki-laki haram tengok sama-sama aurat, begitu juga orang perempuan. Apatah lagi kalau lelaki melihat aurat perempuan atau perempuan melihat aurat laki-laki. Kerana aurat itu adalah wajib ditutup dan haram dilihat, dipandang, ditengok. Dalam sebuah hadis yang selalu kita dengar, dibaca oleh asatizah, tuan-tuan guru kita, Nabi SAW sebut, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan daripada ahli neraka yang tidak sempat ada di zaman aku ini. Yang pertama, Nabi kata, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama, golongan yang Allah beri dia kuasa memerintah dan dia zalim dalam memerintah. Dia mengenakan hukuman keras ataupun mengenakan paksaan ataupun menzalimi akan rakyatnya. Dan yang kedua, Nabi SAW sebut, wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha atau kama qala. Hadis riwayat Imam Muslim. Golongan yang kedua ialah orang-orang perempuan yang pakai pakaian, pakai baju, tetapi bertelanjang. Maksudnya mereka memakai pakaian tidak menutup aurat, pakai baju
dedah aurat. Pakai seluar, dedah aurat. Tutup sebahagian badan dan sebahagian badan lagi terbuka. Itu yang dikatakan berpakaian tapi telanjang. Maksudnya di sisi manusia, mereka berpakaian lah. Contohnya dalam sokang, pakai pakaian yang menampakkan aurat, nampak peha, nampak perut, nampak bau, nampak belakang dan sebagainya. Maka dia berpakaian. Mana ada orang masuk sokang, bertanding sokang telanjang, pakai pakaian, tapi pakaian sokang itu mendedahkan aurat. Maka itu maknanya dia berpakaian, tapi kasiatun. Sebenarnya dia telanjang di sisi Allah. Di sisi syarak, di sisi agama, di sisi hukum, dia adalah telanjang. Maknanya dia tidak menutup auratnya. Dia memandang kepada orang, orang pun terpandang-pandang kepada dia dengan sebab pakaiannya itu. Dan sebahagiannya lagi, mereka ini menghias kepala-kepala mereka, letak sanggur, bubuh macam-macam perhiasan atas kepala, nampak rambut dan sebagainya, seperti Nabi bandingkan macam belakang unta, naik bonggonya. Mereka ini yang berpakaian tapi telanjang, tak kira lah dalam sokang ke dalam apa ke, pergi berjabat ke, sebagai penghibur ke, artis ke, kalau mendedahkan aurat begitu, la yadkhulna jannata, tidak akan masuk ke dalam syurga. Wala yajidna rihaha, dan tidak dapat cium pun bau syurga. Bukan kata nak masuk, cium pun tak boleh. Baik, itu hukum yang kita dengar daripada hadis Nabi SAW. Siapa yang bertanggungjawab? Atlet itu sendiri yang berdosa ataupun orang lain turut tanggung sama? Memanglah orang yang tuan punya badan yang mendedahkan aurat, dia berdosa. Kerana tutup aurat itu kewajipan agama. Bila dia tidak lakukan kewajipan agama, dia dedah aurat, maka dia berdosa. Selama mana dia keluar daripada rumah, pergi ke tempat sokang tu bermain dan sebagainya, maka dia berdosa. Dan begitu juga ibu bapa dia, ataupun suami dia, atau penjaga dia. Kerana Nabi SAW sebut, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu yang ada orang di bawah tanggungannya pasti akan disoal di akhirat nanti dari hal-hal orang-orang yang dia wajib jaga tadi. Jadi kalau dia ada anak, wajib dia suruh anak tutup aurat. Dibiarkan anak dia itu mendedahkan aurat dalam sokang, maka ibu bapa tu akan disoal di akhirat. Kemudian pula suami. Suami wajib melarang isteri mendedahkan aurat. Dan suami itu haram kalau dia biarkan, maknanya isterinya itu keluar daripada rumah mendedahkan aurat. Memanglah bertanding sukang takkan bertanding dalam rumah dia. Bertanding mestilah di luar, kadang-kadang sampai keluar negara dan sebagainya. Dan begitu juga semua orang yang terlibat menjayakan sukang yang ada mendedahkan aurat itu, mereka juga bertanggungjawab di akhirat nanti. Di dunia ini tidaklah. Di dunia ini tak ada orang nak soal, tak ada orang nak pertikaikan dan sebagainya. Dan akhir sekali pemerintah, yang ini kerajaan. Pemerintah ini kewajipannya ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib dia suruh rakyatnya buat benda yang baik, dan wajib dia larang rakyatnya melakukan benda yang mungkar. Maka dedah aurat, berpakaian macam telanjang dalam sokang seperti itu, hukumnya adalah satu kemungkaran. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Siapa yang ada kuasa, kemudian ada kemungkaran berlaku, wajib dia gunakan kuasanya itu untuk cegah dan ubah kemungkaran itu. Maka pemerintah adalah termasuk orang yang akan dipertanggungjawabkan apabila ada rakyatnya mendedahkan aurat di mana-mana tempat di dalam negara yang dia memerintah. Jika pemerintah tadi dapat menjawab, alhamdulillah, lepas daripada azab Allah. Jika dia tidak dapat menjawab, tidak dapat mengumpulkan hujah dan alasan, maka dia bertanggungjawab untuk menerima hukuman daripada Allah di hari akhirat nanti. Jadi natijahnya, kesimpulannya, marilah kita semua tidak menuding jarilah kepada sesiapa pun. Kita betulkan balik keadaan, balik ke jalan yang benar, tak ada rugi apa pun.
kita hidup di dunia ini untuk dapatkan kejayaan akhirat. Kalau ada apa pun dalam bab dunia, nak bersukan, nak berhibur, tak ada salah, tapi jangan sampai membelakangkan hukum agama. Kita letakkan akhirat yang paling atas, yang paling ke depan, insya-Allah kita akan selamat. Firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguhnya akhirat itulah yang lebih baik daripada dunia ini. InsyaAllah dengan sedikit keterangan tadi, mudah-mudahan terlerai persoalan yang telah diajukan. Kita bersambung pada soalan yang lain pada kali yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.